Okey, untuk bab 8 ni kita ada 3 subtopik, iaitu yang pertama 8.1 limits. Kemudian kita akan berkenalan dengan asymptotes, dan yang terakhir adalah continuity. So ada 3 subtopik lah. Okey, yang pertama kita lihat untuk 8.1 limits. Dan simbol limit kita adalah seperti yang ni lah, limit. Cara kita baca adalah limit of fx. Limit of fx as x approaches to a. Maksudnya x tu menghampiri a je. Kita lihat dulu dari segi notation dulu, sebelum kita fahamkan apa maksud limit. Okey, limit ni dia ada beberapa penulisan ni. Yang paling basic tu adalah sama ada x ni dia akan menghampiri 2 ni dalam 2 keadaan, sama ada daripada kiri atau daripada kanan. Okey. Contoh kalau katakan kita ada nilai x sama dengan 2, kalau kita menggunakan perkataan limit, maksud dia nilai y ketika x menghampiri 2. Kalau positif, maksud dia menghampiri 2 daripada kanan. Maksudnya x approaches a from the right. Maksud dia menghampiri 2 daripada kanan. Simbol penulisan dia adalah 2 kuasa positif. Kalau kita nak lihat nilai dia berapa sebenarnya, okey, dia menghampiri 2 ni mungkin 2.001. Okay, maksud dia x approaches 2 from the right. Maksud dia akan menghampiri nilai x sama dengan 2 daripada kanan. Kalau kita lihat tarifan yang kedua, x approaches a from the left, maksud dia berapa nilai y ketika x menghampiri 2 daripada kiri. Contoh nilai dia mungkin 1.999. Itu maksud dia. Okey, sebelum ni kita belajar function. Ya, kita belajar function. Katakan function kita adalah fx sama dengan x tambah 1. Biasanya kalau katakan saya nak kira x sama dengan 2, jadi kita akan gunakan simbol f in bracket 2. Jadi kita gantilah x tu dengan 2. Okey, kalau kita guna f, maksud dia berapa nilai y ketika x tu betul-betul sama dengan 2. Jadi kalau kita lihat pada graf, bila x sama dengan 2, nilai y kita adalah 3. Okey. Jadi kalau kita guna f, maksud dia tepat ketika x sama dengan 2. Tapi kalau kita guna takrifan yang kedua, kalau kita menggunakan simbol limit, x approaches to from the left. Tadi saya dah bagi contoh, katakan saya ambil nilai 1.99, nilai hampir kepada 2. Kalau kita ganti dekat function ni, kita akan ambil 1.999 tambah 1. Sepatutnya kita akan dapat nilai berapa? Sepatutnya, kalau kita ganti kat function, kita akan dapat nilai 2.999. Betul tak? Itu maksud dia limit tu. Sebenarnya limit ni nilai dia bukan 3. Nilai dia 2.9999. Sama juga kalau saya cari limit x approaches to from the right. Contoh, katakan nilai sebelah kanan 2. Mungkin x tu saya ambil nilai 2.001. Kalau saya ganti dalam function ni, apa kita dapat? Apa kita dapat? 2.01 tambah 1. Jadi dapat 3.001. Okey tak? Jadi kalau kita guna limit, maksudnya dia bukan nilai x sama dengan 2. Nilai x sama dia daripada kiri atau kanan. Okey, cuma jawapan dia, kalau kita nak kira berapa nilai limit x approaches to from the left, sepatutnya jawapannya 2.99999. Tapi kalau kita bundarkan berapa? Itu ya jawapan dia 3 tu. Tapi sebenarnya maksud dia bukan 3. Hanya 2.99999. Okey. Kemudian kalau kita ikutkan nilai sebenar, limit x approaches to from the right, kalau kita ganti nilai dia adalah 3.001. Kalau saya bundarkan apa? 3. Nampak je 3, tapi sebenarnya dia bukan 3. Okey. Jadi sekarang ni kamu kena ingat, kalau saya ambil f sama dengan 2, maksudnya ketika x sama dengan 2, memang jawapan dia 3.
Tapi kalau saya guna limit x approaches 2 from the left, ini sebenarnya jawapan dia bukan 3. Jawapan dia mungkin 2.999. Cuma bila kita nak bagi jawapan hari dia, kita bundarkan. Itu jawapan tu kita ambil 3 tu. Boleh tak? Ataupun satu lagi mungkin limit x approaches 2 from the right. Bila kita ganti nilai, katakan saya ambil nilai x tu 2.001, sebenarnya nilai dia adalah 3.001. Tapi kalau kita nak tulis jawapan akhir, kita ambil nilai yang hampir dengan 3.001, kita bundarkan. So jawapan dia 3. Okay? Jadi perbezaan dia kalau guna f dengan guna limit. Nampak nilai macam sama tapi sebenarnya tak sama. Katakan saya ada dua function. Yang pertama, atas tu adalah function dia 2x tambah 3. Kemudian katakan yang di bawah ni function dia ada 2x. Okey, jadi kalau kita menggunakan f, katakan saya nak jawab dulu. Berapa nilai f in bracket 4? So jawapan f4 berapa? Nak ambil 11 ke 8? Yang bila kita ambil f4, maksudnya ketika x sama dengan 4, berada di mana? Nilai 8 ke nilai 11? 8, sebab dia close interval kan. So jawapan dia 8. So ingat, bila guna f, maksudnya ketika tepat x sama dengan 4. So jawapan dia adalah 8. Tapi kalau kita guna limit, kalau nak guna limit, tengok soalan lah. Soalan nak bincang apa? 4 kanan. Kalau saya ambil nilai 4 kanan, saya ambil function yang atas ke yang bawah? Yang atas, sebab yang kanan ni. Sepatutnya nilai dia lebih sikit daripada 11, betul tak? Tetapi kalau saya bundarkan, berapa jawapan dia? 11. Tapi nilai dia bukan 11, cuma kita bundarkan dapat 11. Okey tak? Itu dapat 11 tu. Kemudian katakan soalan yang lain, kita gunakan limit x approaches 4 from the left. Saya nak baca yang mana? Kalau daripada kiri, 4 kiri. Sepatutnya jawapan dia 7.999. Sepatutnya. Tapi kalau saya bundarkan, sama dengan 8. Okey. Jadi kena faham beza. Kenapa saya guna f4 sama dengan 8? Kenapa bila guna limit jawapan dia berbeza? Boleh faham kan? Jadi kalau guna f, maksud dia ketika x sama dengan 4. Tapi kalau guna limit, kurang daripada 4 atau lebih daripada 4. Properties of limit. Okay, properties of limit, dia ada banyak. Dia ada 6 ke 7. Kalau rajin, hafalah. Sebenarnya dari segi pengiraan, kita cuma ganti nilai je. Kita ganti nilai je. Okay, nanti kamu baca lain. Ni dia ada 3, kemudian dia ada 7. Ini dia ada banyak ni. So nanti kamu rujuk lah kamu rujuk. Saya nak terus bagi pada contoh je. Sebenarnya idea untuk dapatkan nilai limit tu mudah je. Kamu nampak je nilai x tu nanti 3, ganti je nanti 3. Kaedah dia ganti je. So limit. Okay, kalau kita ganti nilai, ni dari segi penulisan, bila kita masukkan nilai limit x sama dengan nanti 3, ganti je nilai limit dan rakyat tulis. Terus kita akan tulis negatif 3 tolak 1 per dengan negatif 3 kuasa 2. Dari segi pengiraan je, kita cuma ganti nilai je. So kalau kita kira ni berapa? Negatif 2 per, bukan negatif 2, negatif 4 per 4 per 9. Okey, kita nampak nilai tu negatif 4 per 9, tapi sebenarnya bukan. Kita bundarkan baru dapat negatif 4 per 9. Okey, kita lihat dulu soalan yang pertama. Limit x approaches 8. Kemudian kita ada 2 multiplied by function fx subtract to 12 hx. Okey. Ini semua kita akan gunakan properties daripada 1 sampai 7. Jadi yang paling mudah, saya keluarkan 2. Lepas itu saya tulis limit
x approaches 8 fx. Kita tolak dengan ni 12 ni saya keluarkan 12. Nombor kita boleh keluarkan. Okey tak ni? Maknanya bila kita nampak ada dua function, kita boleh keluarkan satu persatu. Setiap function ni ada limit. Kalau ada nombor, nombor tu keluarkan. Okey, kemudian nilai limit x approaches to 8 fx, nilai dia negatif 9. So gantilah negatif 9. Kemudian limit x approaches to infinity. Kenapa pula jadi infinity ni? Ni terlebih semangat ni. 8 dia dah tunduk ke bumi. Susah sangat agaknya. Dia sepatutnya limit x approaches to 8. Jadi kita akan dapat tolak dengan 4. Okey, cuba kira berapa tu? Okey, macam tu lah. Ini semua ni kita gunakan properties daripada 1 hingga 7 tadi. Yang ni kita pecah dulu. Limit, kalau ada nombor tu keluarkan nombor. Nampak je 3, keluarkan 3. Limit x approaches to 8. Ni jangan sujud lagi ni. Hx tolak. Okay, saya tulis limit x approaches to 8 negative 6. Kalau nak bawa ke depan boleh juga. Okey, kemudian 3 hx sama dengan 4. Okey, kemudian sepatutnya function yang dalam ni ada tak x ni? Bila tak ada x, tak payahlah ganti 8. Maka jawapan dia adalah negatif 6. Okey tak? Limit ni kita akan ganti nilai kalau ada x. Maka kalau kita jumlahkan, dapatlah 6. Okey tak? So macam tu. Setiap function ni pecah. So limit x approaches to 8 gx, kemudian darab. Saya darab ni darab limit x approaches to 8 hx. Okey, kemudian tolak dengan limit x approaches to 8 fx. Macam tu lah. Jadi yang pertama tu gx ni sama dengan 2, hx 4, fx bagi 9. Macam tu lah. Pengiraan limit ni mudah. Kita akan ganti nilai x kalau ada x. Contoh yang pertama, apa jawapan ni? 5. Ingat bila kita masukkan nilai limit, jadi limit tu tak payah tulis lagi dah. Okey, yang B pun sama. Kita akan gantikan nilai 2. So 3 darab 2 kuasa 2 tolak 4. Maka jawapan dia 12 tolak 4, 8. Senang tu. Yang ini pun selambut je lah. Square root of 4 minus 2. Set 2. Tak payah plus minus. Sebab ini kita ganti nombor je. Okay. Okey, kemudian yang D pun sama. Kaedah dia mudah je. Ganti je nilai negatif 3. Bila masuk nilai negatif 3, limit tak payah tulis. Negative 3 all squared subset to 3 multiplied by negative 2, negative 3, negative 3 plus 1. Nanti kamu kira lah ni. Negative 5 per 19. Okey tak? Jadi pun 2i kuasa. Gantikan x tu negatif 1. Dapatlah 2i kuasa 0. Ini berapa nilai ni? 1. Insaf lah. 2 darab 1. Yang ini pun sama. Okey, saya ganti nilai 2. So ln 2 minus 1, kemudian plus 5. Ln 1 berapa?
0 kan? Bukan zero. Zero advance sangat. So jawapan dia 5 lah. Kan senang je. Pengiraannya kita ganti nilai. Tapi ingat walaupun kita nampak nombor tu 5, sebenarnya dia bukan 5. Sebenarnya mungkin 4.9999 ataupun mungkin 5.00001. Itu maksud dia. Cuma kita bundarkan itu jawapan dia 5 tu. Okey, seterusnya kita lihat contoh 3.2. Kita nak mencari limit x approaches negative 3 square root of 4 minus x. Jadi, bila untuk soalan limit ni, sebenarnya kaedah dia mudah aja. Kita akan gantikan nilai x sama dengan negatif 3. So, kita ganti terus. Kita akan ambil 4 tolak dengan negatif 3. So, terus kita akan dapat jawapan kita adalah square root of 7. Okey, kemudian untuk soalan B pula, kita nak mencari limit x approaches 3 absolute value of x minus 2. Jadi kita gantikan nilai x sama dengan 3. Kemudian kita akan dapat jawapan dia adalah 1. Kemudian seterusnya, kita nak mencari limit x approaches negative 2 x squared multiplied by 7x squared plus 3x minus 1. Jadi kita gantikan x tu dengan negative 2. Kita kena ingat bila kita ganti nilai x negatif 2, jadi tak perlu kita tulis limit. Terus kita tulis nombor je. So 7 multiplied by negative 2 squared, so darab 4 plus 3 multiplied by negative 2, kemudian subtract to 1. Okay. Jadi kalau kita selesaikan nanti, kita akan dapat jumlah dia adalah 84. Seterusnya untuk D, kita gantikan x tu dengan nilai 1. Maka kita akan dapat cube root of 1 squared plus 1 over 1 plus 1. Okay. Kita ganti terus dan kita permudahkan, kita akan dapat nilai 1. Okey, bagaimana kita nak kira limit of rational function? Ingat kalau kita jumpa je soalan, step yang pertama ganti je nilai. Ini kalau kita ganti nilai berapa ni? 2 kuasa 2 tambah 2 darab 2 tambah 4 bahagi dengan 2 tambah 2. Apa tak 3? Jadi kalau kita jumpa rational function, step yang pertama ganti je nilai. Kalau dapat nombor, itulah jawapan dia. Okay, cuma saya nak ingatkan sekali lagi, nampak nombor tu 3. Tapi sebenarnya bukan 3. Dia 2.9999. Ataupun mungkin 3.0001. Okay, so ingat sebab kita menggunakan limit. Kalau kita gunakan F, memang betul nilai tu 3. Okay, selesai. Ini yang mudah lah. Tapi bila kita ganti nilai untuk bentuk fraction ni, rational function, kalau kita ganti nilai dapat 0 over 0. Itu maksudnya determinate form, nama dia. Kalau kita jumpa 0 over 0, ada jawapan tak? Cuba guna kalkulator. 0 dibuat by 0. Kalkulator pun tak sanggup nak kira kan. Kalkulator pun pening kepala. Ataupun ada yang jawab 1. Alasan dia sebab 5 per 5 kan 1. 10 per 10 kan 1. Kan? Jadi sebenarnya dia tak ada jawapan. 0 over 0 memang tak ada jawapan. Jadi tapi kita nak juga jawapan. So kita akan ada dua kaedah. Sama ada kita guna factorization ataupun kita multiply by conjugate. So ada dua kaedah lah. Maksud dia kita akan ubah function ni dengan cara sama ada kita factorize ataupun kita akan multiply by conjugate. Biasanya untuk conjugate ni kalau soalan tu ada set, kita guna kaedah yang kedua. Kalau tak ada set, mungkin kita boleh faktor. Okay? Tujuan dia supaya jangan jadi 0 over 0. Tengok contoh. Okey, jadi step yang pertama, cuba ganti nilai 2. Katakan selamba je kita ganti 2. Kuasa 2 tolak 3x tambah 2. Kemudian x minus 2. Dapatlah 0 over 0. Jangan jawab 1, jangan jawab infinity.
Maka bila jumpa yang macam ni, ubah sikit cara, kita salin balik soalan. Okey, dalam function ni ada tak bentuk square root? Tak ada kan? Bila tak ada, guna kaedah pertama, factorize. Okey, yang di atas boleh tak kita factorize? Dapat berapa? X tolak 2 lagi. Yes. Okey, so kita boleh cancel atas dan bawah. Maka sekarang ni kita dah ada function yang baru. Kita bukan ubah soalan, kita simplify. Rupanya function yang baru tu adalah x minus 1. Bila dah sampai sini, cuba ganti sekali lagi. Berapa jawapan dia? Yes, rupanya jawapan dia adalah 1. Daripada tadi tak ada jawapan. Tapi kalau kita factorize, simplify, akhirnya kita boleh ganti kali yang kedua, baru dapat jawapan. Barulah kita berhenti kat sini. Okey, jadi ingat step yang pertama, ganti je nilai. Tengok, kalau kita ganti nilai dapat jawapan, dapat satu nombor, itulah jawapan dia. Tapi kalau dapat 0/0, jangan bagi tahu 1, jangan bagi tahu infinity. Kita simplify supaya dapat nilai juga. Kalau saya ganti nilai 1, kalau ganti nilai 1, 0/0, betul tak? Maka kita tak boleh selesaikan. Ada tak square root kat dalam soalan ni? Tak ada. So kita factorize lah. So limit x approaches to 1, x squared. Ini saya salin dulu soalan. Okay, kita cuba factorize yang di atas. Berapa? Yes, x minus 1, x plus 2. Yang di bawah boleh tak? Boleh juga. X minus 3, x minus 1. Kemudian pastikan mesti bila kita dah factorize, mesti boleh cancel atas bawah. Kalau tak boleh, maka jawapan dia kekal 0/0. So kita dapat function yang baru. Okay, so function yang baru x plus 2 over x minus 3. Gantikan kali yang kedua. Atas dapat 3, yang bawah dapat negatif 2. Okey, jadi step yang pertama, cuba ganti nilai 1, negatif 1. Kita akan dapat 0/0. Selesai. Kemudian kita terpaksa simplify. Ni 1 over x plus 1. Mungkin di sini kita boleh samakan denominator dia. Macam mana? Okey, darat silang. So dapatlah 4 tolak dengan 3 tolak x. Okey, nanti kita akan dapat limit x approaches negative 1. Yang di atas apa jadi? Ini macam 1 tambah x. Yes, sebiji. Kan? X tambah 1. Yang ini mungkin 12 tolak 4x. Ada yang kita boleh cancelkan. Maka function yang baru 1/12 tolak 4x. Ganti nilai negatif 1. Dapatlah jawapan 1/16. Selesai. Kalau ganti untuk soalan D pula, kita akan dapat 0/0. Sepatutnya kita kena factorize. So macam mana ni? Ingat lagi, kita kena buat long division. Kadang-kadang soalan ni tanya limit tapi masih menggunakan polinomial. So kena bahagilah x kuasa 3 tambah 0x squared plus 0x minus 1. So bahagilah dengan x tolak 1. Kan canggih tu. So dapat berapa? So
So ini X kuasa 2, X kuasa 3 tolak X kuasa 2, kuasa 2, dan tolakkan, ini akan dapat positif, turunkan, tambah X, X kuasa 2 tolak X, subtract, positif, yes, yang ni akan dapat tambah 1. Maka soalan ni kita akan ubah limit X approaches to 1. Yang ini kita factorize X minus 1, kemudian X squared plus X plus 1. Pastikan bila kita dah factorize mesti ada yang kita boleh cancel. Kalau tak boleh maka jawapannya kekal 0/0. So tulis function yang baru, X squared plus X plus 1. Ganti nilai 1, terus dapat jawapan 3. Okey, jadi kena bersedia jugalah. Soalan tanya limit, tapi kaitkan dengan polinomial. Okey, kita lihat contoh E. Kepada yang lebih semangat, teruskan lagi. Ubah soalannya. So bila kita ganti 9, atas 9 dah 0, bawah ganti juga dengan 9, square root dah 0 juga. So 0/0. Tetapi soalan ni ada set. So apa kita buat? Yeah, multiply by conjugate. So X minus 9 over conjugate tu biasanya kita akan ambil yang ada set tu. Jadi multiply by conjugate. Apa terlebih ni? Terlebih. Patutnya sampai X je. Okey, multiply by square root of X plus. Ingat bila conjugate ambil lawan tanda yang di tengah. Dah betul. Teruskan lagi. Okey, yang di atas ni memang tak boleh buat apa dah. Yang ni expand je. Yang di bawah ni kita gunakan bila conjugate, dan kita ada A tolak B, A tambah B sama dengan berapa? A squared subtract tu B squared. Guna ni. Maksudnya sebutan yang pertama kuasa 2, dapatlah X tolak 3 kuasa 2. Okey tak? Saya gunakan ni. Kemudian pastikan bila kita buat multiply by conjugate ataupun factorize mesti boleh cancel atas bawah. Kemudian kita gunakan function yang baru 9. Okey, bila kita masukkan nilai tak payah tulis limit. So dapatlah 6. Okey, kita lihat soalan F. Kita diberi limit X approaches to 0, F X plus 2 subtract to F2 divided by X. Okey. Jadi step yang pertama kita gantikan kita punya function fx. Okey, kita gunakan function fx ni. Kalau kita nak gantikan x tambah 2, maka kita akan ambil 1 over yang x ni kita gantikan dengan x plus 2 all squared minus 1. Itu yang pertama lah. Okey, yang pertama. Kemudian kita akan tolakkan dengan f2. Maksudnya kita gunakan function fx ni, gantikan x tu dengan 2. So 2 kuasa 2 tolak 1. Kemudian untuk yang di bawah ni kita kekalkan x. Okey, sebenarnya untuk limit x approaches to 0, yang tingkat yang paling bawah ni kita boleh letakkan di luar lah. Kita factorize kat luar. Kemudian kita permudahkan, samakan denominator. Maka kita akan ambil 3 darab dengan x kuasa 2 tambah 4x tambah 3. Ambil dua-dua sekali. Kemudian darab silang. Maka kita akan dapat sini 3. Tolakkan dengan 1 darab yang di bawah tu. X kuasa 2
tambah 4x tambah 3. Kemudian untuk yang di atas ni sebenarnya kalau kita permudahkan, kita hanya dapat negatif x kuasa 2 tolak 4x. 3 ni kita boleh cancel dengan yang dalam ni. 3 tolak 3, 0. So untuk yang di atas ni kita boleh permudahkan lagi. Saya boleh factorize negatif x. Maka kita akan dapat x tolak 4. Okay. X tolak 4 ataupun x tambah 4 lah. Okay. X tambah 4. Kemudian untuk yang di bawah ni kita kekalkan 3. Kemudian x kuasa 2 tambah 4x tambah 3. Okey, so daripada sini ada yang kita boleh cancel. Ini boleh cancel. Kemudian kita masukkan nilai x sama dengan 0. Okey, jadi untuk yang di atas tu kita boleh dapat nilai negatif 4. Okey, negatif 4. So yang di atas ni dapat negatif 4 per. Yang bawah ni ganti 0 juga. So 3 darab 3, 9. Maka inilah kita punya jawapan. Negatif 4 per 9. Yang pertama, step yang pertama mesti ganti nilai dulu. Bila saya ganti nilai, saya akan dapat 0 over 0 juga. Tapi disebabkan ada set, jadi kita dah conjugate. So limit x approaches to, okay, yang ni tak berubah, tolak 2, kemudian multiply by conjugate. Ni betul ke salah ni? Macam betul kan? Tapi sebenarnya salah. Ni tambah. Baru betul. Kemudian untuk yang di atas memang tak boleh buat apa dah. Ni x minus 2. Kemudian yang ini tak payah expand Simpan semangat tu. Jangan rajin sangat. Kemudian gunakan yang tadi. First term squared, tinggallah x tambah 2. Tolak 2 kuasa 2, 4. Kemudian, yes, kalau kat sini kita nampak tak ini boleh cancel. Zas. Yang ni pun zas. Betul tak? Dapatlah function yang baru. Limit x approaches to, tinggallah square root x plus 2 dengan plus 2. Okey. Gantilah nilai 2. Ingat yang bila ganti nilai, dah tak payah tulis limit. Maka jawapan kita 4. Okey, jadi step yang pertama, kalau kita gantikan x ni dengan 0, maka kita akan dapat square root of 9 subtract 2, 3 over 0. Maka kita akan dapat 0 over 0. Okay? Jadi tadi kita dah lihat, untuk selesaikan 0 over 0 ni sama ada kita factorize ataupun multiply by conjugate. Disebabkan soalan ni ada square root, maka kita pilih pilihan yang kedua, iaitu multiply by conjugate. So limit x approaches to 0, square root of x plus 9 subtract 2, 3 over x. Kemudian kita multiply by conjugate. Conjugate ni berdasarkan yang ada square root. So x tambah 9, ini akan jadi tambah 3 perkan dengan square root of x plus 9 plus 3. Maksudnya conjugate ni tak semestinya kita akan refer kepada denominator. Kita lihat square root tu berada di mana. Kalau berada di atas, maka kita akan rujuk yang di atas sebagai conjugate. Okey, kemudian kita expand. So limit x approaches 0. Yang di atas ni kita expand cara conjugate. Maksudnya bila kita jumpa A tolak B multiply by A tambah B, maka terus kita akan ambil first term squared subtract to second term squared. Okay, so yang di atas ni kita kuasa 2, kita akan dapat x tambah 9, kemudian tolak dengan 3 kuasa 2, 9. Bahagi dengan, untuk yang di bawah ni kita biar je, square root of x plus 9 plus 3. Okey. Jadi untuk yang di atas ni sebenarnya kalau kita permudahkan, 9 tolak 9 habis. Maka yang x ni kita boleh ganti atas, kita boleh cancelkan atas dan bawah. Maka yang tinggal sekarang ni adalah limit x approaches 0,
Yang di atas ni adalah 1 per dengan square root of x plus 9 kemudian plus 3. Jadi kalau kita masukkan nilai 0, kita akan dapat 1 over square root of 9 plus 3. Dan jawapan akhir kita adalah 1 per 6. Okey, untuk yang C ni pula, sama juga. Step yang pertama, cuba kita gantikan nilai 2. Maka kita akan dapat 4 tolak 6 tambah 2 perkan dengan 2 tolak square root of 2 plus 2 sama dengan 4. So kita akan dapat 0 over 0. Sama juga, 0 over 0 tak ada jawapan. So kita kena buat pilihan sama ada factorize ataupun multiply by conjugate. Disebabkan soalan ni ada square root, pilih conjugate. Okay. Jadi kita akan salin soalan ni. So yang di atas tak berubah. Kemudian yang di bawah ni. Jadi sekarang ni yang ada set ataupun ada square root berada di bawah. Maka conjugate tu refer kepada denominator. So kita darab dengan 2 tolak tambah square root of x plus 2 divided by 2 plus square root of x plus 2. Okay. Jadi untuk yang di atas ni, kita tak perlu permudahkan. Okey, ataupun kita salin dulu. X kuasa 2 tolak 3x tambah 2 kemudian 2 plus square root of x plus 2. Di bawah ni sebabkan dia conjugate, maka kita ambil 2 kuasa 2 4 tolak dengan x tambah 2. Square root dia akan hilang. Okey, kemudian yang di atas ni kita boleh factorize. So kita akan dapat x tolak 1. Satu lagi lah x tolak 2. Yang ketiga ni kita kekalkan. Kemudian untuk yang di bawah ni, ini adalah tolak x. Tolak x 4 tolak 2 adalah 2. So tambah 2. Okey, maka yang di sini sebenarnya kita boleh cancel, tapi mesti ada negatif 1. Okey, jadi kalau kita gantikan, so limit x approaches to, yang di atas ni akan dapat negatif x tolak 1 kemudian 2 tambah square root of x plus 2. Yang di bawah ni adalah 1. So kita gantikan nilai 2. Okey, kalau kita gantikan nilai 2, 2 tolak 1 1, kemudian 2 tambah dengan square root of 4, maka jawapan akhir kita adalah negatif 4. Saya nak sambung sikit lagi ni. Once ada limit. Ini kita dah tengok tadi. Bila nampak je limit x approaches a from the right. Maknanya kita akan lihat nilai menghampiri a daripada kanan. Soalan yang pertama, kita nak mencari limit x approaches 0 from the right. Kemudian 3 tolak square root of x. Yang nombor yang kuasa positif, kuasa negatif tu, itu biasanya kita akan gunakan kalau soalan tu ada dua function. Kalau satu je function, kita ganti je nilai x sama dengan 0. Faham ni? Yang kuasa positif, kuasa negatif tu, itu sesuai kalau ada dua function. Sekarang ni satu je. Jadi kita kira macam biasa je. Saya akan ganti nilai 0, tapi tak payah ganti nilai 0 positif. Ganti nilai 0 je. So saya akan dapat 3 minus square root of 0. Maka jawapan dia berapa? 3. Yang senang tu. Baru nak semangat dapat jawapan. Macam itulah. Tapi kena hati-hati lah kalau square root. Ni kena ada nota sikit ni. Kalau limit x approaches to 0 positif. Okey, kalau yang ini memang ada jawapan lah. 0. Tapi kalau saya ada limit x approaches to 0 from the left, ini square root of negative. Okay, kalau kita bayangkan dalam square root tu adalah negatif. Katakan negatif apa? Negatif 0.000001. Boleh tak kita buat square root? Tak boleh. So kalau yang ni maksud dia undefined.
So hati-hati ya. Untuk soalan yang tadi tak apalah sebab dia nilai dia positif. Tapi kalau anda kata dia gunakan limit x approaches 0 from the left, maka jawapan dia undefined. Tak ada jawapan sebab kita andaikan negatif 0.0001. Okey, kemudian soalan B. Limit x approaches 4 from the left. Disebabkan function ni hanya satu je, maka kaedah yang mudah, ganti nilai 4. Bukan ganti nilai 4 kuasa negatif. Ganti nilai 4 je. So dapatlah 0. Okey. Ini walaupun kita nampak sebenarnya ini 4 negatif. Katakan saya ambil nilai 4 ke kiri kan. Maknanya negatif 3.99999. Keseluruhannya masih square root of positif. Itu yang ada jawapan. Tidak. Okey. Saya teruskan lagi. Untuk yang C ni, limit ini apa benda ni? U ke? Sepatutnya dia tak boleh, dia kena sama. Sepatutnya X. Square root of X squared subtract to 4. Kita ganti je sebab function ni satu je. Ganti dengan 2. So 2 kuasa 2 tolak 4. 0, selesai. Untuk D. Okey, untuk D ni kita nampak macam satu je function dia. Tapi sebenarnya kita dah belajar dah. Yang ini sebenarnya ada dua function kan. Yang pertama positif, yang kedua negatif. Ingat lagi? Apa dia punya syarat dia? X more than or equals to 2. Yang bawah ni less than. Okey, jadi kalau kita jawab limit x approaches 2 from the right, so the value of x minus 2 divided by 2 minus x. Okey, bila kita nak buat pengiraan, actually value ni dia kena hilangkan. Tapi bila kita hilangkan, kena buat pilihan atas ke bawah. Kalau x approaches 2 from the right, kita akan lihat more than. Ni kamu kena ingat ni. Ni kalau katakan x approaches 2 from the right, rujukan kita adalah x more than 2. Rujukan kita. Kalau soalan kita x approaches 2 from the left, rujukan kita adalah less than 2. Jadi function mana kita nak ambil? Buang je select value yang ke atas ni. Nak ambil yang mana? Atas ke bawah? Atas. So kita hilangkan select value, ambil ni. Ambil positif. So limit x tolak 2 per dengan 2 tolak x. Boleh cancel tak atas bawah? Tak boleh. Boleh pula. Mana tu ni? Boleh kan? Cancel atas bawah tapi ada nanti satu. Kalau nanti satu, apa jawapannya? Nanti satu. Sebab tak ada tempat x yang kita nak ganti. Tak payah ganti dulu. So untuk yang D ni kena hati-hati soalan ni. Nampak dia macam satu function, tapi sebenarnya dia ada dua. Kita kena buat pilihan nak ambil atas ke bawah. Ikut kita bincang yang mana. Boleh ke ni? Ni jaga-jaga ni. Kalau kita nak bincang limit x approaches 2 from the right, maka refer kepada x more than 2. Kalau 2 kuasa negatif, maknanya less than 2. Boleh faham? Okey, sudah ke belum? Dah. Okey, kita teruskan lagi.
Ini pun sama yang tadi ni, sama je. Bila nampak je auxiliary value, kita kena pecah. Ingat, bila saya buang je auxiliary value, dia akan ada dua, X tolak 5 satu, satu lagi negatif. Syarat yang di atas apa? More than 5. Jadi ni less than 5. Boleh tak kita letak sama dengan? Tadi yang contoh tadi saya letak sama dengan. Yang pertama ni boleh tak sama dengan? Kalau dia berada di bawah. Kalau dia berada di bawah, tak boleh tak sama dengan. Okay. So biar je ni. Okay, kemudian kita sambung balik. So limit X approaches to 5. Ini soalan E. Kiri. X tolak 5. Ni saya salin dulu soalan dia. Okey, kita nak ambil function yang mana? Atas ke yang bawah? Bawah, sebab dia less than Kita ambil ni rujukan kita ni. So ambil X tolak 5. Maka jawapan dia negatif 1. Sama macam tadi lah. Kita cancelkan atas bawah, dapat negatif 1. Negatif 1. Soalan F lah. Dia ambil yang positif pula. Limit. Okey, kalau saya buangkan auxiliary value, nak ambil yang mana? Atas ke bawah? Atas. Refer pada more than 5. Ni rujuk kepada X more than 5. Kalau 5 kuasa negatif, rujuk kepada less than 5. Ni rujuk kepada X less than 5. So yang ini kita akan ambil atas. Bila kita simplify, dapatlah 1. Jawapan dia 1. Sebab tak perlu ganti nilai X, sebab tak ada X. Okay, jadi kalau kita nampak auxiliary value, maka dia akan berubah. So kita kena ingat, hilangkan auxiliary value, dia akan ada dua function. Kena buat pilihan. Jangan main ganti je. Kalau tak ada auxiliary value ni, kita ganti je. Okay. Jadi kita nampak jawapan dia, bila kita bincang kiri kanan, jawapan dia tak sama kalau ada auxiliary value. Okey, soalan kata limit. Okey, soalan dia nak kira limit X approaches 0 fx. Kalau jumpa soalan yang macam ni, kita kena bincang kiri dan kanan. Kita lihat X approaches 0 from the left. Kita nak ambil function yang mana? 1, 2 atau 3? 1. Kenapa 1? Sebab dia rujukan less than kan. Gantilah nilai e to the power of negative 0. 0 lah. Okay, selesai. Kemudian kita lihat limit X approaches 0 from the right. Nak ambil function mana? 1, 2 atau 3? Kenapa 3? Rujukan kita more than 0. Gantikan nilai 0 plus 1. Ingat, bila kita ganti nilai, maka tak payah tulis limit. Kalau kita lihat limit kiri dan kanan tu sama, terus kita ambil soalan, ambil jawapan yang sama tu. Kiri satu, kanan tu, so jawapan dia satu lah. Selesai. Exist ni maksud dia nombor tu kita nampak. Yang does not exist tu kalau kiri satu, kanan 3. So jawapan dia adalah does not exist. Okay, contoh. Ni katakan ni contoh je ni. Katakan 3. Maka nak menjawab soalan, dan tengok kiri kanan. Kalau sama, exist, tapi bagi tahu berapa nilai dia.
Okey, seterusnya kita lihat contoh 5.3. Kita nak mencari evaluate limit x approaches x equals to 1. So evaluate limit x approaches 1 fx. Jadi kalau kita dapatkan limit, disebabkan function kita ni ada banyak, maka kita nak jawab soalan ni kena cari dulu limit kiri dan kanan. Okey, jadi kalau kita dapatkan limit x approaches 1 from the left, maka rujukan kita adalah mesti rujuk kepada less than. Maka kita mesti pilih function yang pertama. Okey, kita pilih function pertama ni sebab yang ini maksud dia adalah x less than 1. Rujukan kita x less than 1. Kemudian kita gantikan dengan nilai 1. So, jadi 1 kuasa negatif ni untuk nak memilih fungsi je. Bila kita dah pilih fungsi, bila kita nak gantikan nilai, kita hanya gantikan nilai x sama dengan 1. So, kita akan ambil 1 tambah 2. Jadi, kita akan dapat nilai dia adalah 3 untuk yang kiri. Okey, kemudian kita dapatkan juga seterusnya kita nak mencari limit x approaches 1 from the right. Ni maksud dia rujukan kita adalah x more than 1. So kita ambil x more than 1, maka kita gunakan function yang ketiga iaitu 4 tolak x kuasa 2. Jadi bila kita dah pilih function, maka gantikan x tu dengan 1. So 4 tolak dengan 1 kuasa 2. So kita dapati bahawa nilai dia kiri dan kanan sama. Bila kiri dan kanan sama, maka jawapan untuk limit x approaches 1 fx, terus kita akan ambil nilai yang sama. Ataupun kita boleh buat in bracket exists. Okay? Kalau katakan sebelah kiri dapat 3, sebelah kanan dapat 5, maka jawapan limit x approaches 1 fx does not exist.